Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita buka majlis kita pada petang ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي يسر ولا تعسر. ربي اتمم بالخير يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana izin dan serta limpah kurnianya dapat lagi kita bertemu pada majlis ilmu pada petang ini, iaitu santai tapi sampai. Okey, bersama saya Muhammad Amir Hisham bin Muhammad Rizal yang berkod metrik 21FA04013 selaku moderator pada petang ini. Yang dihormati Ustazah Hazira binti Zainul Azam sebagai pensyarah subjek tilawah matrikulasi kuis yang di bawah kod FAPA 1022. Dan tidak lupa juga kepada hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada petang ini, kita akan mengupas mengenai salah satu hukum tajwid, yakni idgham mutajanisain yang wajib kita pelajari sebagai penuntut ilmu dan hafizul Quran. Dan seterusnya kita akan menelusuri satu surah, iaitu surah Al-Ma'un. Saya harap dengan adanya majlis ilmu ini, serba sikit kita akan mendapat input dan manfaat selepas mendapat perkongsian ini. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih lanjut, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita pada petang ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana ahli jemputan pada petang ini sememangnya tidak asing lagi dalam kalangan belajar asasi bahasa Arab kuis ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan ahli panel pertama, yakni di bawah kod metrik 21FA04015, yakni saudara Muhammad Arif Ad-Din bin Az-Zuhari yang berasal dari Pasir Emas, Kelantan dan kini menetap di Bangi. Seterusnya ahli panel kedua yang berkod metrik 21FA04009, yakni Muhammad yakni saudara Iskandar Zulkarnain bin Yusni yang berasal dari Rembau dan kini menetap di Rembau juga. Okey, kita pergi kepada panel ketiga. Akhir sekali yang di bawah kod metrik 21FA04005, yakni Muhammad Irsyad bin Samsul Hadi selaku panel ketiga pada petang ini. Okey, baiklah, sebelum kita mulakan majlis ilmu sebentar saja lagi, saya akan mengucapkan selamat datang kepada semua penonton yang menghadiri majlis pada petang ini. Diharapkan penonton dapat menyediakan hati yang terbuka dan telinga yang mendengar dalam majlis ini. InsyaAllah, tanpa buang masa, saya akan mengajukan soalan kepada panel pertama kita, yakni saudara Arif Ad-Din. Okey, soalan pertama adalah berkenaan dengan salah satu hukum tajwid. Bolehkah saudara terangkan mengenai hukum idgham mutajanisain berdasarkan cara bacaan dan bilangan huruf yang terkandung dalam hukum tersebut? Falyatafaddal mashkur, dipersilakan. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan terangkan tentang
hukum tajwid, idgham mutajanisain. Tapi sebelum itu kita kena kenal dulu maksud, bahasa dan istilah tajwid itu sendiri. Jadi maksud tajwid dari segi bahasa adalah memperelokkan sesuatu, manakala dari segi istilah adalah mengeluarkan huruf hijaiyah daripada makhrajnya yang betul serta diberikan hak, iaitu sifat asli yang ada pada huruf, dan mustahabnya hukum, iaitu hukum yang terhasil daripada sifat-sifat huruf tersebut. Okey, itu adalah maksud hukum tajwid. Seterusnya kita pergi kepada idgham mutajanisain. Okey. Untuk maksud idgham mutajanisain adalah huruf yang sukun dimasukkan kepada huruf yang sama makhrajnya tetapi berlainan sifatnya. Maksudnya antara huruf pertama dengan huruf kedua sifatnya lebih kurang sama tapi berlainan pada sifat. Sebagai contohnya untuk pasangan yang pertama. Jadi sebelum tu kita kena tahu huruf antara huruf idgham mutajanisain ni ada 5 pasangan. Jadi kita pergi kepada pasangan yang pertama dulu serta contohnya. Okay, jadi untuk yang pertama, apabila huruf ta bertemu dengan huruf ta. Sebagai contohnya, waqalat ta'ifatun. Jadi ta yang pertama itu adalah berbaris sukun. Kemudian huruf yang kedua adalah huruf ta yang berbaris fathah. Jadi untuk bacanya kita sebut terus kepada huruf kedua iaitu huruf ta, dan kita tidak sebut langsung huruf ta tersebut. Kemudian yang kedua, pasangan yang kedua adalah huruf ta bertemu dengan huruf ta. Contohnya basata. Basata. Untuk yang kali ini ta adalah huruf qalqalah. Seperti mana kita tahu, tapi dalam idgham mutajanisain kita tak sebut dia sebagai huruf qalqalah sebab selepas dia adalah ta, sebab ta ni bertemu dengan ta. Jadi kita masukkan huruf ta tersebut ke dalam huruf ta tersebut. Okey, untuk yang ketiga adalah huruf ta bertemu dengan huruf dal. Sebagai contoh, isqalat da'wallahu. Isqalat da'wallahu. Jadi ta yang huruf pertama itu berbaris sukun. Kemudian bertemu pula dengan huruf dal yang berbaris fathah. Kemudian dal itu kita masukkan kepada huruf ta tersebut. Sebabnya makhrajnya hampir sama. Okey, untuk pasangan yang keempat pula, huruf dal bertemu dengan huruf ta. Sebagai contoh, abadtum. Abadtum. Okey, seperti mana kita tahu, dal juga adalah huruf qalqalah seperti yang mana yang ta tadi. Tapi kita tak sebut dal juga adalah huruf qalqalah sebab dia adalah idgham mutajanisain. Jadi kita masukkan ta yang berbaris depan itu ke dalam huruf dal yang mati itu. Okey, untuk yang pasangan yang terakhir iaitu pasangan yang kelima adalah huruf zal bertemu dengan huruf za. Huruf zal bertemu dengan huruf za. Contohnya izzalamu. Izzalamu. Jadi huruf zal yang pertama itu adalah sukun. Kemudian bertemu pula dengan huruf za yang berbaris fathah. Jadi kita masukkan huruf za yang berbaris fathah itu ke dalam zal yang sukun itu. Jadi segala secara kesimpulannya adalah untuk cara bacaannya adalah kita masukkan huruf pertama itu ke dalam huruf kedua itu. Huruf pertama yang mati itu ke dalam huruf kedua. Dan tidak ada dengung. Okey, itu sahaja untuk penerangan daripada idgham mutajanisain. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada panel pertama kita yang telah menerangkan serba sedikit tentang pengenalan hukum tajwid dan ciri-ciri dan cara bacaan idgham mutajanisain. Okey, seperti yang kita tahu bahawa hukum mempelajari ilmu tajwid ni terbagi kepada dua, iaitu fardu kifayah dan fardu ain. Okey, dari segi fardu kifayah ni kita untuk mempelajari secara amnya, secara teori adalah harus untuk mengetahui hukum-hukum dan istilah-istilahnya. Dan dari segi fardu ain pula kita perlu membaca Al-Quran tu
dengan bertajwid. Okey, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mafhumnya adalah sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai akan hambanya yang membaca Al-Quran secara tepat sebagaimana ia diturunkan. Riwayat Ibnu Khuzaimah. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada panel kedua kita untuk menjawab soalan kedua. Okey, soalan ini adalah mengenai latar belakang salah satu surah dalam Al-Quran. Iaitu bolehkah saudara menerangkan serba sedikit mengenai intisari yang ada dalam surah Al-Ma'un pada petang ini? Dengan senang hatinya saya menyerahkan majlis kepada saudara. Ibu silakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis saudara saya, saudara Amirul, di atas memberi saya peluang untuk mengupas sedikit sebanyak tentang surah Al-Ma'un. Baiklah, saya akan baca surah Al-Ma'un berserta dengan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama, meliputi hari pembalasan? Orang itu ialah orang yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim. Dan ia juga tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Kalau orang yang demikian itu dari bilangan orang-orang yang mendustakan agama, maka kecelakaan besar bagi orang-orang ahli sembahyang, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Juga bagi orang-orang yang berkeadaan riak, bangga diri dengan ibadahnya, dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Baiklah, surah Al-Ma'un ini merupakan urutan surah ke-107 di dalam Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Ma'un diturunkan setelah surah Al-Qur'ash dan termasuk golongan surah Al-Makkiyah kerana diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Ma'un menerangkan mengenai beberapa sifat buruk manusia. Watak tersebut dianggap mendustakan agama seperti mengherdik anak yatim, memakan harta anak yatim, tidak mahu bersedekah dan menghalang orang lain untuk menyantuni fakir miskin. Surah Al-Ma'un memiliki makna yang mendalam untuk direnungkan oleh setiap umat Islam. Surah ini berkait rapat dengan kehidupan sehari-harian kita tentang pentingnya menjaga sifat kemanusiaan di antara manusia, yakni adalah untuk mengasihani dan memberi tolong-menolong di antara satu sama lain. Asbabun nuzul surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 3 adalah berkaitan dengan kisah seorang anak yatim yang mendatangi Abu Sufyan untuk meminta susu unta. Akan tetapi Abu Sufyan tidak memberinya, malah mengusir serta mengherdik anak yatim tersebut. Sementara itu pula asbabun nuzul surah Al-Ma'un ayat 4 sampai ke-8. Ayat 4 sampai ke-7 berkait rapat dengan orang-orang munafik yang suka sekali mempamerkan ibadah solat mereka, kikir lagi bahil, memberi pinjaman dan sebagainya. Cinta dan kasih serta peduli kepada sesama manusia menjadi simbol dari tujuan agama Islam. Sikap peduli kepada anak yatim, pembelaan terhadap kaum yang lemah dan tidak bersikap sombong serta ego. Surah Al-Ma'un menyeru kepada kita umat Islam untuk sentiasa melakukan kebaikan di dalam perkara tersebut. Asbabun nuzul surah Al-Ma'un bermula dari kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Munzir. Pada waktu itu, orang-orang munafik, mereka gemar memperlihatkan ibadah mereka di khalayak ramai. Bahkan mereka melakukan itu supaya mereka dianggap seorang Muslim yang taat. Padahal sejatinya hati mereka bertindak palsu.
Selain itu, orang-orang munafik juga enggan mengulurkan bantuan kepada orang miskin dan anak yatim. Dalam surah Al-Ma'un juga Allah menjelaskan siapa saja orang yang tergolong sebagai pendusta agama Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'un mengingatkan umat Islam tentang perilaku orang munafik yang palsu belaka. Ayat pertama Allah menjelaskan perilaku mereka dengan ayat pertanyaan. Tahukah kamu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat dusta terhadap agama Allah? Ayat yang berupa pertanyaan itu mengingatkan kita jikalau apa yang ditanyakan itu menjadi perhatian khusus yang serius yang mesti diambil peduli. Baiklah, setakat itu sahaja perkongsian surah Al-Ma'un, asbabun nuzul dan juga kisah asbab diturunkan surah Al-Ma'un daripada saya. Saya serahkan kepada pengurusi majlis. Masya Allah, terima kasih kepada saudara Iskandar atas alunan bacaan dan memperkongsikan serba sedikit mengenai intisari atau latar belakang daripada surah Al-Ma'un sebentar tadi. Okey, kita tahu surah Al-Ma'un ni adalah berada selepas daripada surah Quraisy dan ia berada ia adalah surah ke-107 dalam ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah dan terdiri daripada 7 ayat. Okey, nampaknya kita mengetahui bahawa surah ini adalah menerangkan beberapa sifat-sifat buruk orang yang ada, iaitu salah satunya adalah memakan makanan harta anak-anak yatim. Okey, di akhir pada surah ini Allah menyeru juga pada orang-orang Muslim ni untuk menyentuh ni anak-anak yatim kerana salah satu golongan yang akan masuk dalam syurga ni adalah golongan yang menyentuh ni anak yatim. Okey, seterusnya kita pergi kepada panel ketiga. Sebelum kita menutup majlis, kita akan beri satu soalan lagi kepada panel ketiga kita, iaitu saudara Irsyad bin Samsul Hadi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا الإسلام فأصبحنا المسلمين ثم أغرس في قلوبنا الإيمان فأصبحنا المؤمنين ثم أمرنا بعبادته إلى التقي من المتقين والصلاة والسلام على الحبيب المحبوب والشافي العلال ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحييكم جميعا بتحية الإسلام والإيمان تحية طيبة مباركة من الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Pada para pendengar sekalian, sebelum saya mulakan, saya nak terangkan sikit mengenai majlis ilmu. Okey. Daripada perkataan majlis ilmu, sebenarnya banyak benda yang kita boleh dapat dan merupakan satu perkara yang amat luar biasa. Okey. Yang pertama iaitu majlis. Majlis diambil perkataannya daripada jalasa. Jalasa ni bukan biasa-biasa. Kalau kita tahu jalasa itu maksudnya duduk kan. Tapi dalam bahasa Arab dia terdapat dua jalasa. Terdapat dua maksud. Kalau duduk tu ada dua perkataan untuk bahasa Arab. Yang pertama jalasa, yang kedua qa'ada. Apa beza jalasa dengan qa'ada? Okay, kalau qa'ada, dia duduk daripada tempat yang tinggi ke rendah. Macam kita duduk daripada berdiri, kita duduk ke lantai, itu dipanggil qa'ada. Kalau jalasa, dia duduk tapi dia bukan duduk macam daripada tempat tinggi ke rendah. Dia duduk juga tapi daripada tempat rendah ke tinggi. Tahu tak? Faham tak maksud dia? Maksudnya macam daripada budak-budak, guru, biasa kita akan suruh dia duduk atas kursi kan, ijlis. So dia duduk tempat yang tinggi daripada bawah lah mungkin. Okay. Ini dapat diterangkan daripada satu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang-orang yang menuntut ilmu dan juga
orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu, beberapa darjat kan. Kat sini kalau dalam majlis ilmu bukan sekadar kita duduk untuk dengar, bahkan kita untuk meningkatkan darjat kita dan juga meningkatkan ilmu kita. Okey, kita sambung kepada ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu, kalau para ulama pernah menjelaskan ilmu ini, al-ilmu wal fahm wal idrak. Ilmu itu kefahaman dan juga menguasai. Jadi kita sebagai penuntut ilmu, kita perlulah bukan sahaja faham dengan apa yang kita belajar, tapi kita kena kuasai. Maksud kita kuasai itu, kita boleh mengulas balik, boleh menerangkan balik apa yang kita belajar. Itulah maksud ilmu. Banyak hadis berkaitan ilmu, tapi saya nak ambil satu hadis yang panjang juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya baca sampai habis dulu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah wa innal malaikah la tad'a jinhata lit-talibil ilmi ridan bima sana'a wa fadlul alim 'alal 'abid wa innal alim yustaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta hitana fil ardh wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar wa sa'iril kawakib innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilm wa man akhadhahu akhadha bihazin wafir. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis ni memang banyak sangat fadilat yang kita boleh dapat. Yang pertama ialah bagi yang orang bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu ni, Allah akan mudahkan jalannya ke syurga. Yang kemudiannya innal malaika la tad'a janahatil talibil ilmi ridan bima sana'a. Malaikat akan memayungi atau melebarkan sayapnya untuk para penuntut ilmu ini. Yang seterusnya dimohon pengampunan dosa daripada segala yang terdapat di langit dan juga di bumi. Hatta hitana fil ma', sehingga kan ikan di lautan memohon ampun untuk para penuntut ilmu. Yang seterusnya ilmu ini merupakan pewaris, para ulama merupakan pewaris para nabi. Okey, sebelum saya menerangkan mengenai pengajaran daripada surah Al-Ma'un ini, izinkan saya menerangkan serba sedikit mengenai ayat-ayat yang terkandung dalam surah tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'un, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukazzibu bid-din. Bermaksud apakah? Ra'aita bermaksud engkau pernah melihat. Di mana ta itu merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allazi bermaksud yang, yukazzibu bermaksud mendustakan. Ad-din pula bermaksud agama. Tapi ini bukanlah bentuk ayat pertanyaan. Ini adalah bentuk pertanyaan yang bukan untuk dijawab. Kerana Allah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan untuk dijawab. Tetapi pertanyaan ini untuk membuka fikiran baginda. Ini merupakan metod mengajar yang perlu kita contohi. Contohnya, semasa di kelas seharusnya menggunakan metod mengajar seperti ini dengan bertanya murid-murid. Seperti, wahai murid-murid, tahukah kalian siapa sebenarnya orang yang gagal itu? Nampak tak cara mengajar yang terbaik? Kerana sekiranya kita straight saja dengan poin yang kita ingin sampaikan, fikiran pelajar akan melayang-layang. Tapi kalau kita bertanya, dia orang akan lebih fokus dan bersedia. Contoh kalau kita ada soalan, nanti dia orang akan fikir dulu apa yang nak jawab. Orang kalau jawab pertanyaan pakai akal, kalau jawab pertanyaan pakai hati, pakai mulut. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu. Dia menjawab, baginda menjawab pertanyaan menggunakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang bermaksud dia Muhammad tidak berbicara mengikut hawa nafsunya, melainkan wahyu daripada Allah semata-mata. Allah bertanya dalam ayat 1, Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Adakah engkau pernah melihat siapa yang mendustakan agama? Kemudian Allah memberi jawapannya di ayat yang kedua.
Fazalika alladhi yad'ul yatim. Fazalika bermaksud iaitu mereka, alladhi, orang yang yad'u, membiarkan, mengusir, menghalau, memukul, menyepak, mencaci, memaki, semuanya dirangkumi dalam satu perkataan ini, iaitu yad'u. Al-yatim iaitu anak-anak yatim. Siapa itu anak yatim? Jadi anak yatim terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah mata abuhu walam yablughal hulum, yang bermaksud mati bapaknya sedangkan dia belum mimpi akil balik lagi. Yang kedua, siapa anak yatim? Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Meninggal bapaknya tetapi dia belum boleh mencari nafkah walaupun janggut sudah tumbuh. Tapi kita lebih berpegang kepada pendapat yang pertama. Hati-hati, ada satu program ni bernama Dr. Yatim. Di mana program ini para pelajar yang yatim dan kurang berkemampuan perlu menggunakan harta anak yatim ketika belajar sehingga ke peringkat doktor. Program ini seumpama memakan harta anak yatim. Allah berfirman dalam Al-Quran, allazina ya'kuluna amwalal yatama, orang-orang yang memakan harta anak yatim ini innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka semua macam memakan api neraka Jahannam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyentuni anak yatim di akhirat kata Nabi, kahataini fil jannah, macam dua jari dekat ni. Nabi Muhammad dengan orang yang menyentuni anak yatim macam dua jari dekat ni. Kahataini fil jannah, dalam syurga nanti. Masya Allah. Maka para pendengar sekalian, buat baiklah kepada anak yatim. Kalau ada duit lebih, sedekahlah kepada mereka. Kerana orang yang terawal masuk syurga ialah orang yang menyentuni anak yatim. Dan juga menyayangi mereka. Dan ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Bermaksud dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Masya Allah. Orang miskin kita perlu bantu, bagi makan dan bagi sedekah kepada mereka. Kalau kita pun kurang berkemampuan, apa salahnya kita tegur mereka dan bertanya khabar kepada mereka. Mereka akan sentiasa gembira dengan perbuatan kita. Harta kita, kalau kalian semua mahu tahu, bukan sepenuhnya rezeki kita. Allah memberikannya kepada kita sebagai perantaraan orang untuk rezeki orang lain. Jadi kita sewajibnya mengasihi orang miskin dan anak yatim, serta sentiasa berbuat baik kepada mereka. Baik. Jadi ada dua golongan yang Allah sebut dalam surah Al-Ma'un ini yang mendustakan agama. Yang pertama itu yang mengherdik anak yatim, dan yang kedua yang mendorong yang tidak mendorong memberi makan kepada anak miskin, kepada orang miskin. Baik, saya teruskan kepada ayat yang keempat. Ayat keempat, fawailul lil musallin. Bermaksud mereka, maka celakalah orang yang solat. Na'udzubillah. Orang yang solat pun boleh mendapat kecelakaan. Ini kan pula orang yang tidak solat. Siapa mereka yang dapat kecelakaan ini? Alladzina hum an salatihim sahun, iaitu mereka yang lalai dalam solatnya. Allah sambung lagi, alladzina hum yura'un, dan mereka yang berada dalam keadaan riak serta menunjuk-nunjuk solatnya. Wa yamna'unal ma'un, dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan pada orang yang berhak mendapatkannya. Sadaqallahul azim. Jadi daripada ayat tersebut kita diajarkan oleh Allah supaya tidak lalai dalam solat dan tidak menunjuk solat kita. Lalai ini bagaimana ya saudara dan saudari sekalian? Contoh, masa solat kita main-main, tidak fokus, tidak memahami bacaan, pemikiran ke arah lain dan seumpamanya. Diriwayatkan daripada Ibnul Munzir, daripada Ibnu Abbas mengenai ayat tersebut, beliau berkata, diturunkan kepada orang munafik. Mereka mempamerkan ibadah sembahyang mereka kepada orang-orang Islam,
bila bersama mereka, tapi meninggalkan ibadah tersebut apabila orang-orang Islam tidak bersama mereka. Mereka juga tidak suka memberi pertolongan atau meminjamkan sesuatu kepada orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini untuk menyatakan tentang kerugian terhadap orang-orang munafik dan yang riak dalam sembahyang mereka. Jika mereka sembahyang, mereka tidak mengharapkan ganjaran pahala, sebaliknya menunjuk semata-mata tentang keimanan mereka kepada orang-orang Islam. Sekiranya mereka tidak bersama orang-orang Islam, mereka lalai daripada melakukan sembahyang sehingga lupa waktu. Sebab itulah Allah menyatakan celaka bagi orang-orang sembahyang, iaitu bagi mereka yang sembahyang atau sembahyang kerana riak. Jadi para pendengar sekalian, tahukah kalian siapa itu munafik? Okay, munafik ini mereka yang menyembunyikan kekafiran mereka. Dia mengatakan dirinya Islam tapi sebenarnya kafir. Itulah orang munafik. Munafik ini berasal daripada perkataan nifaq. Kalau kita tahu nifaq dalam bahasa Arab itu bermaksud terowong. Kenapa terowong? Terowong dia macam tersembunyi, tak tahu apa dalamnya, tiba-tiba keluar kan. Maksudnya kalau munafik dia sembunyi daripada Islam, dia sembunyi kekafirannya, dia mengatakan dia Islam. Okay, satu lagi kalau infak kan daripada perkataan nafaqah juga kan. Maksudnya dia menyembunyikan daripada diketahui oleh orang lain, mereka menginfakkan satu benda, mensedekahkan satu benda. Hati-hati wahai sahabat-sahabat sekalian, semoga kita tidak termasuk dalam golongan mereka yang mendapatkan kecelakaan ini. Allah telah memberikan contoh-contoh zaman dahulu supaya kita dapat mengambil ikhtibar dan juga pengajaran. Dan semoga kita tidak termasuk dalam orang-orang yang munafik. Sebab orang yang munafik ini kan Allah mengatakan asfalu minan innal munafiqi nafid darkil asfal minan nar. Sungguhnya orang munafik ini mereka adalah tempat paling bawah daripada neraka kan. Jadi kita tahu orang yang baik masuk syurga, orang kafir masuk neraka. Tapi orang munafik lebih teruk daripada kafir. Dia bukan sekadar kafir, dia menyembunyikan kekafirannya. So dia paling bawah daripada neraka tu. Okey, sahabat sekalian, ambillah apa yang telah saya peringatkan dan janganlah abaikan perkara ini walaupun mungkin kita melihat ianya merupakan perkara yang remeh. Wa bina'an 'ala ma qad uqaddima min al-kitab wal hujjaj wa barahim wa adillah wa ridud arju wa unashidu minkum ayyuhatillabu jami'un an taqabbalu ma taqaddamtu ilaykum qabla qalil wa arju 'ala ilmi allati qad qadamtu ilaykum an tataqabbalu wa tanfa'u wa tuballighu ila al-akhir fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu zamatal insan wa idza mata ibn adam inqata'a amalahu illa min salas sadaqatun jariyah ilmu yantafa'u bih wa waladun salihun yad'u lahu. Jadi ada 3 amalan yang berterusan hingga hari kiamat. Amalan berterusan kalau kita dah mati, dia masih berterusan amalannya. Iaitu yang pertama izamatul insan, jika mati seorang insan tu ingkata amalu terpotong ingkata amalu illa min salas, kecuali 3. Sadaqatun jariyah, sedekah jariah. Lepas tu ilmu yang tafa'u bih. Ni yang penting. Ilmu yang bermanfaat pada dia. Jadi daripada ilmu yang kita dapat ini, moga boleh memberi manfaat kepada diri dan juga orang lain. Maka sampaikanlah. Bagaimana orang lain mengamalkan ilmu tersebut, kita dapat pahala itu berterusan sehingga hari kiamat. Wa waladun salihun yad'u lahu, dan anak-anak soleh yang mendoakan kepada ayah mereka. Kalau ayahnya atau mak dia meninggal dunia, maka anak soleh itu merupakan jalan untuk mendapatkan lagi pahala.
Syukran ala husni istima'ikum wa musyahadatikum wa isti'ari azanikum yasma'una alal kalimatit thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian daripada panel ketiga pada petang ini, iaitu Muhammad Irsyad bin Samsul Hadi. Alhamdulillah, di sini kita dapat daripada istifadah atau hikmah-hikmah daripada surah Al-Ma'un. Di sini kita melihat bahawa Allah mengangkat darjat orang-orang yang menuntut ilmu ni, seperti yang ada dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, iaitu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah mengangkat darjat orang-orang muslim ni dan orang-orang menuntut ilmu ni pada satu-satu darjat tu. Okey, antara banyak pengajaran yang kita boleh dapat dalam surah Al-Ma'un ni, kalau kita menghayati betul-betul apa yang disampaikan oleh Allah SWT pada kita, iaitu kita hendaklah mengasihi anak-anak yatim dan tidak memakan harta-harta mereka. Dan seterusnya, iaitu yang kedua adalah kita hendaklah fokus dalam apa jua ibadah, walaupun ibadah tu adalah sekecil-kecil perbuatan, jangan pastikan kita tidak lalai. Dan dalam surah Al-Ma'un ni dia menerangkan bahawa kita tidak boleh lalai dalam solat itu. Okey, seterusnya yang ketiga adalah kita hendaklah sentiasa membantu orang lain yang berhak menerimanya, agar bebanan yang ditanggung oleh mereka ni dapat diringankan. So di sini kita boleh dapat daripada membantu orang lain ni adalah membantu anak-anak yatim, kerana anak-anak yatim ni dia perlu kitanya perhatian, dia perlu memberi kasih sayang kepada mereka untuk berada lebih dekat lagi, untuk berada lebih dekat dengan mereka. Okey, setakat itu saja. Akhirnya kita sampai ke penghujung majlis pada petang ini dalam bicara santai tapi sampai. Okey, maaf jika ada kekurangan dan cacat celah sepanjang majlis ini berlangsung. Diharapkan kita semua mendapat input yang bermanfaat daripada ketiga-tiga panel kita pada hari ini. Okey, sebelum kita menutup majlis kita, sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Ballighu anni walau ayah." Mafhumnya adalah sampaikanlah daripadaku walaupun ianya sepotong ayat. Atau kama qala. Okey, di sini kita dapat daripada hadis Nabi SAW ini bahawa walaupun kita ada beberapa ilmu atau sedikit saja ilmu yang nak disampaikan tu, sampaikanlah kepada orang-orang itu. Walaupun dengan sedikit ilmu tu, mantau kita akan mendapat pertolongan atau mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW kelak, insya-Allah. Okey, sebelum kita mengakhiri sesi kita pada petang ini, saya akan membuka beberapa soalan kepada para viewers yang hendak bertanya sekian soalan. Okey, insya-Allah setakat ini saja perkongsian kita pada hari ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah dan yang lemah itu datang daripada kami berempat sendiri. Hakikatnya kedua-dua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita akhiri majlis kita pada petang ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.